Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Isu penyelarasan gaji minimum bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sedia mengadakan perbincangan lanjut dengan Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia. Menterinya Dato' Iwan Benedik dalam sesi penggulungan berkata, inisiatif lain akan diperincikan bagi memastikan kesan kenaikan gaji minimum terhadap PMKS dapat dikurangkan. Kuskop mengambil perhatian serius terhadap kesan kenaikan tersebut kepada syarikat yang dimiliki oleh usahawan PMKS. Kuskop mengambil maklum bahawa peningkatan gaji minimum ini secara umumnya sudah tentu akan memberi kesan kepada aliran tunai dan kos operasi perniagaan mereka. Terdapat juga kemungkinan berlakunya pengurangan pengambilan pekerja bagi memastikan kos yang lebih efektif. Dalam hal ini, Kuskop bersedia mengadakan perbincangan lanjut terutama bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia bagi memperincikan inisiatif dalam membantu mengurangkan kesan kenaikan gaji minimum kepada usahawan PMKS. Peningkatan gaji minimum secara tidak langsung menggalakkan PMKS memberi perhatian terhadap aspek pendigitalan dan automasi dalam menjalankan operasi syarikat untuk faedah jangka panjang. Dalam pada itu, dari Januari hingga September 2024, seramai 10,515 usahawan memperoleh pembiayaan berkumpulan di bawah program skim Teman Tekun melibatkan pembiayaan RM81.3 juta. Sementara 2,451 penjaja dan peniaga kecil menerima pembiayaan mikro, penjaja dan peniaga kecil MPPK 2.0 oleh Bank Rakyat melibatkan pembiayaan RM49.76 juta. Kerajaan sedang mempertimbang penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara pada masa depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang berkata ia sebahagian daripada usaha dalam mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Yang bertanggungjawab untuk pembangunan STI memainkan peranan dalam menyediakan kepakaran melalui program latihan dan selain itu agensi nuklear Malaysia mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran dalam mengendali dan menyenggara reaktor penyelidikan Triga Puspati selama lebih daripada 40 tahun boleh diaplikasikan ke dalam program tenaga nuklear sekiranya dilaksanakan pada masa akan datang. Tambahnya, kemajuan teknologi telah menjadikan tenaga nuklear lebih sesuai untuk Malaysia dengan inovasi baharu. Antaranya reaktor modular kecil SMR yang membolehkan loji nuklear lebih kecil, selamat dan kos efektif. Kementerian Pendidikan KPM kekal memansuhkan peperiksaan UPSR dan PT3. Menterinya Fadlina Siddiq dalam sesi penggulungan menegaskan KPM tidak akan berpatah balik kerana peperiksaan berkenaan tidak lagi relevan. KPM akan memperkasakan pentaksiran pendidikan berasaskan sekolah PBS. Saya tegaskan bahawa kita akan perkukuhkan UASA ini, ujian akhir ini sebagai sebahagian daripada konteks untuk pentaksiran bagi ibu bapa yang masih merasakan anak-anaknya perlu dinilai melalui peperiksaan. Ya? Dan ia adalah bersifat low stake. Kita nak bergerak, nak melalui proses menginjak daripada proses berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran ini memang memerlukan masa. Fadlina berkata PBS bersifat lebih holistik merangkumi pentaksiran berorientasikan perkembangan murid secara keseluruhan, malah memfokuskan pembelajaran yang bukan hanya tertumpu kepada grade dan markah peperiksaan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam sesi penggulungan memaklumkan hasrat menyediakan lebih banyak penajaan di peringkat program sub kepakaran dan sabbatical pada masa depan.
sekaligus memartabatkan pendidikan tinggi negara serta meningkatkan kepakaran dan kompetensi pensyarah universiti awam seiring teknologi dan keperluan semasa. Ketika ini terdapat 4 program penajaan yang disediakan kepada para pensyarah di UA, iaitulah program Skim Latihan Akademik Bumiputra, Skim Latihan Akademik IPTA, Sub Kepakaran dan Pasca Kedoktoran untuk pensyarah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. KPT kini sedang menyemak semula kemudahan penawaran dan syarat-syarat kelayakan baru untuk program pasca kedoktoran dan tidak terhad kepada pensyarah berjawatan tetap sahaja. Dalam perkembangan lain, Kementerian melalui Agensi Kelayakan Malaysia MQA sedang mengadakan perbincangan bersama Kementerian Pertahanan untuk membangunkan projek khas Work-Based Learning 2.0 ia berkaitan pemetaan kurikulum program dengan pengalaman dan perkhidmatan anggota tentera yang dapat membantu meningkatkan kemahiran mereka. Bagi tempoh 2018 hingga 2021, sebanyak 374 juta ringgit tunggakan sumbangan akaun amanah industri bekalan elektrik AAIPE sudah dijelaskan oleh Penjana Tenaga Bebas IPP, manakala 68 juta ringgit masih dalam proses pembayaran. Jumlah tunggakan akaun amanah industri bekalan elektrik dari tempoh 2018 hingga 2021 adalah sebanyak 442 juta. Yang telah dibayar adalah sebanyak 374 juta. Dalam proses pembayaran adalah sebanyak 68 juta. Kesemua syarikat penjana elektrik ini telah memberikan kerjasama dan komitmen yang baik untuk menyelesaikan tunggakan maupun sumbangan tahun semasa. Sehingga 30 September lalu, jumlah dana akaun amanah industri bekalan elektrik terkini bernilai lebih 866 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, lebih 606 juta ringgit merupakan pelaburan tetap, manakala lebih 147 juta ringgit diperuntukkan bagi projek committed sedia ada. Kerajaan sedang melaksanakan pelbagai langkah pembaharuan bagi meningkatkan serta mengukuhkan ekonomi negara. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, langkah itu termasuk penambahbaikan mekanisme menerusi kerjasama awam swasta PPP selain menggunakan pakai Akta 850. Antara langkah lain termasuk mempergiat Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 dan program pengaktifan dan reformasi Badan Berkaitan Kerajaan Gear Up serta penambahbaikan gaji minimum. Pengumbalan akta baharu untuk menambah baik perolehan kerajaan dan memperkukuh tadbir urus syarikat milik kerajaan SOE yang dijangka akan meningkatkan kredibiliti dan keberkesanan pengurusan kewangan awam. Kerajaan akan terus menumpukan perhatian kepada pelaksanaan dasar strategik bagi membuga ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Tambahnya, kerajaan kekal komited mengukuhkan kedudukan kewangan melalui pelaksanaan dasar fiskal berhemah selari dengan aspirasi ekonomi madani. Dalam perkara itu, Lim Hui Ying turut memaklumkan Dewan Kerajaan akan memastikan ringgit akan terus didagangkan dalam keadaan teratur. Bank Negara Malaysia akan terus bersedia untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan dalam pasaran pertukaran asing. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah lama mengambil langkah proaktif untuk mempromosi penggunaan mata wang tempatan bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Tambahnya, sebagai pengerusi ASEAN Tahun Hadapan, kerajaan juga akan menerajui usaha untuk memperluaskan lagi penggunaan mata wang tempatan serantau dengan negara-negara ASEAN yang lain.
Kementerian Pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat membabitkan projek Wan Bestari Net. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata ia kerana perkara itu masih dalam siasatan SPRM dan pihak kementerian bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya. KPM sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian dan akan mengemukakan kepada Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju penyelesaian bagi isu ini. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difailkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek Wan Bestari Net ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Tambah beliau, pada 17 Mac tahun lalu, Nota Jemaah Menteri berkaitan cadangan penyelesaian isu sewaan tapak dan caj elektrik menara komunikasi Wan Bestari Net Receiver Integrated System Wan BRIS bagi projek perkhidmatan Wan Bestari Net Fasa 2 dan pasca Wan Bestari Net sudah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan sedang meneliti cadangan untuk menubuhkan Kolej Tingkatan 6 Premium melalui kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Jelas timbalan menterinya, Wong Kah Woh, kerjasama tersebut bagi memperkasa dan menjadikan Tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan utama lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyambung pengajian. KPM sentiasa meneliti dan menambah baik sistem sedia ada dari masa ke semasa. Dari segi pengiktirafan, SCPM adalah setara dengan A-Level dan iktiraf oleh University of Cambridge yang merupakan salah sebuah universiti terulung dunia. Lepasan SCPM yang memperolehi keputusan cemerlang dan memenuhi syarat juga layak untuk memohon beasiswa di bawah JPA, Majlis Amanah Rakyat dan beasiswa lain yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain. Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO akan mengkaji keperluan menaik taraf undang-undang sedia ada atau menggubal undang-undang baharu berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI dan teknologi baharu lain. Kajian itu bertujuan menangani cabaran yang bakal muncul daripada perkembangan teknologi termasuk isu ketirisan data peribadi. Kita memang sedar berkaitan dengan perkara-perkara ini. Juga terdapat negara-negara lain serantau dan juga peringkat global yang telah pun melihat secara spesifik dan kita selepas meluncurkan pejabat AI pada bulan depan, kita akan melihat keperluan untuk kita menggubal undang-undang ataupun mewujudkan piawaian-piawaian yang perlu untuk menangani keadaan tersebut. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.